Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ini ada beberapa video dihantar kepada saya dan ada satu video yang menarik hati untuk dibuat video reaction. Jom kita tengok video itu bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini Ustaz akan kongsikan bagaimana kita nak rawat jantung kita agar jantung kita ni sihat, segar dan tidak berpenyakit dan juga tidak dikena serangan jantung. Ustaz pada tahun 2014 Ustaz pernah dia kena serangan jantung. Pada waktu tu Ustaz sedang mengajar di Johor dan pada waktu tu dah kena serangan jantung. Nasib baik dah tak kena stroke, dah hampir-hampir dah kena stroke dan semua, tetapi Allah Taala lindungkan Ustaz. Jadi sempat pergi ke hospital dan lakukan stress test dan kemudian dia buat angiogram dan dapati ada 6 saluran darah Ustaz tersumbat dan ada satu yang nak putus, lalu dilakukan angioplasti, dia masukkan stent pada salah satu pada saraf urat tersebut. Jadi selepas pada Ustaz lakukan angioplasti, sewaktu berehat tu ramailah kawan-kawan, sahabat-sahabat, murid apa semua datang ziarah dan mereka ada seorang tu Ustaz, satu ustazah, dia mesej pada Ustaz, ini saya nak bagi satu amalan pada Ustaz, iaitu amalan untuk menghindarkan kita daripada kena serangan jantung. Jadi sebenarnya ayat tu dah tahu lama dah, cuma kita ni manusia yang terlalai, kita lupa. Jadi Ustaz tak teringatlah nak. Tapi bila dia bagi tu nak sebagai satu refresh balik pada Ustaz. Jadi tuan-tuan boleh amal kan, mudah je amalan ni. Itu kita selawat, Allahumma salli ala qalbi Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala qalbi Sayyidina Muhammad. Kita letak tapak tangan kita pada jantung, di jantung, tapak tangan kita di jantung. Kita baca 10 kali setiap lepas sembahyang. Kita letak Allahumma salli ala qalbi Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala qalbi Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala qalbi Sayyidina Muhammad. InsyaAllah tuan semua, kalau jantung tuan-tuan lemah, InsyaAllah Allah Ta'ala akan perkuatkan jantung tuan semua. Kalau jantung tuan-tuan tersumbat, InsyaAllah Allah Ta'ala akan legakan sumbatan-sumbatan tersebut. Jadi sama-sama kita amal dan kalau boleh kita kongsi-kongsilah pada orang lain yang ada masalah jantung. Kalau boleh share lah video ini kepada mereka dan kalau boleh suruh mereka like dan juga bagi komen sikit tentang amalan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz suruh komen so saya nak kena komen lah sebab Ustaz suruh komen. So kita dapat kebenaran daripada Ustaz untuk kita komen. So kita komen lah insya-Allah. Pertama, seorang Ustaz perlu menunjukkan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok video tadi, dia menukilkan juga kenyataan daripada seorang ustazah. Apabila seseorang menggelar diri dengan nama ustaz, maka dia telah meletakkan dirinya sebagai seorang agamawan. Maksud dia, apa yang dia sebutkan adalah apa yang dikehendaki oleh Allah dan juga Rasul. Itulah yang difahami oleh orang awam. Dia tak boleh sama dengan Tok Bomoh, tak boleh sama dengan Tok Pawang. Dia telah dianggap sebagai seorang yang pandai di dalam bidang agama. Al-Imam Ibn Jauzi menyebutkan di dalam kitabnya Al-Qusas wal Muzakkirin pada muka surat 318. Fal-alimu 'inda al-awami man sa'ada al-minbar. Orang alim di sisi kefahaman orang awam ialah sesiapa sahaja yang menaiki mimbar. Jika dahulu orang yang naik mimbar itu dianggap sebagai ustaz dan alim. Tetapi lah ni tak macam tu dah. Siapa sahaja yang pakai jubah yang melabelkan dirinya dengan perkataan ustaz akan dianggap sebagai tuan guru. Saya tidak ada masalah sebenarnya. Nak pergi letak gelaran ustaz ke, tak pergi letak gelaran ustaz ke, menggelarkan diri dengan perkataan ustaz pun saya biasanya tak ada masalah. Tetapi orang yang menggelarkan diri dengan nama ustaz, dia bertanggungjawab memastikan apa yang dia sebut adalah sesuai dengan kehendak Allah dan juga Rasul. Dia tak boleh mereka-reka fadilat yang bukan daripada Allah dan juga Rasul. Kerana hak bagi fadilat adalah hak kepada Allah. Sebab itu di dalam zikir selepas salat, kita selalu baca lahun ni'mah walahul fadl walahus sana'ul hasan. Milik engkaulah ya Allah segala nikmat. Milik engkaulah ya Allah segala kelebihan. Dan milik engkaulah ya Allah segala pujian yang baik. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Apabila seseorang yang mengaku diri sebagai doktor, beliau perlulah mempunyai kemahiran dan kelayakan serta pengetahuan yang sesuai dalam bidang kedoktoran. Sehingga seseorang yang hanya mendakwa diri sebagai doktor tetapi dia tidak menyebutkan perkara yang benar daripada ilmu perubatan, beliau boleh ditangkap. Tetapi sedihnya, tidak kepada orang yang menggelar diri kepada ustaz. Walaupun orang boleh salah faham
mana satu ajaran ustaz, mana satu ajaran Allah dan juga Rasul, tetapi tiada tindakan yang bakal dikenakan kepada orang yang menggelarkan diri dengan ustaz. Sedangkan mereka sewenang-wenangnya menggunakan nama Allah dan Rasul bagi menguatkan kata-kata mereka. Malang lagi kepada orang awam ini, ustaz yang hanya menyebarkan kenyataan tanpa dia sendiri selidik, lalu disuruh untuk kita sebarkan. Kita pun sebarkanlah tanpa sebarang prejudis lagi, tanpa semak lagi. Sedangkan Nabi SAW pernah bersabda, "Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bikulli ma sami'." Cukuplah seseorang itu dianggap seorang pembohong apabila dia ni jenis ceritakan semua benda apa yang dia dengar. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Kedua, di dalam video yang kita tengok tadi, ustaz mengajarkan bacaan doa yang bukan berasal daripada Nabi SAW. Ya, ustaz bagi tahu dia dengar daripada ustazah tanpa dia memberitahu tentang sumbernya daripada Quran dan juga sunnah. Tetapi yang lebih berat apabila disangkut dengan kehendak Allah, iaitu baca selawat berkenaan mampu untuk menguatkan jantung yang lemah serta menyembuhkan jantung yang tersumbat. Ini adalah dakwaan atas nama agama, sedangkan agama tidak ajar seperti itu. Walaupun sebenarnya nampak sedikit macam yang seperti agama ajar, tetapi apabila dia tidak menekankan sumber, maka dia jadi gelong dalam masalah berkenaan. Ketiga, seorang tabi'in yang bernama Abdullah Ad-Dailami, dia pernah kata, "Balaghani anna awwala dini tarkas sunnah, yadhhabu dinu sunnatan sunnatan, kama yadhhabul hablu quwwatan quwwatan." Disampaikan kepada aku bahawa perkara pertama yang akan hilang pada agama ialah meninggalkan sunnah. Agama akan mula hilang dengan hilangnya satu demi satu sunnah, seperti mana terlepasnya tali seutas demi seutas. Anda boleh rujuk di dalam Musnad Ad-Darimi kenyataan ini. Demikianlah apa yang berlaku pada hari ini, iaitu bukan tak ada pun sunnah apabila kita merasa sakit pada tubuh badan kita, bukan tiada doa yang diajarkan oleh Nabi, tetapi kita lebih cenderung mereka-reka kepada perkara agama, sehingga akhirnya sunnah yang diajarkan Nabi SAW ditinggalkan. Nabi SAW pernah mengajarkan hal ini di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. "Da' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadi wa qul bismillah thalathan wa qul sab'a marrat a'udzu billah wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadhir." Letakkan tangan di atas tempat yang sakit pada tubuh kamu. Kemudian sebut bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Kemudian sebutlah sebanyak 7 kali. "Ya Allah, aku berlindung denganmu serta dengan kekuasaanmu daripada segala kejahatan yang aku temui dan aku takuti." Lakukanlah amalan ini. Sebarkanlah amalan ini, kerana ia benar-benar sahih daripada Nabi SAW. Hampa pergi beli buku ni, 267 doa dan zikir harian, Hisnul Muslim, doa-doa zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di dalam buku ni hadis sahih, hadis hasan, hadis yang sabit dari baginda Nabi. Beli di Shopee, link saya letak dekat bawah. Pergi beli. Baru kita tahu mana satu amalan Nabi, mana satu amalan yang tidak disandarkan kepada agama. Kalau dah Nabi ajak, buat apa kita nak pergi cari yang lain? Wallahu a'lam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada video kali ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share supaya orang lain juga boleh mendapat manfaat yang sama. Jika anda mahu untuk sokong dan sertai saya dan sahabat-sahabat yang lain di dalam komuniti online kita, tekan butang join. InsyaAllah banyak program-program bermanfaat telah disusun untuk anda pada setiap minggu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.